Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara wireless mechanical gaming keyboard yang berbaloi untuk anda beli pada tahun 2023. Katakan anda ada niat untuk buat satu custom mechanical keyboard yang berharga RM1,000 Malaysia. Better anda letak tepi dulu niat anda. Anda beli je Fantab MaxFit 81 Frost Wireless yang berharga RM499 ni. Seriously, sangat-sangat berbaloi. Katakan anda suruh saya rating keyboard ni, saya mungkin bagi 8 ataupun 9/10. Hampir lengkap guys. First kali, saya suka dengan form factor 75% lengkap dengan knob. Kemudian saya suka dengan display yang ada dekat belah atas kanan tu. Ada identiti saya secara personal dekat situ. Kemudian keyboard ni bukan sahaja jenis hot swappable, tapi kita boleh custom everything guys. Kita boleh buka, kita boleh tengok dia punya FR4 plate, kita boleh tengok dia punya gasket, kita boleh tambah tape dekat bawah, kita boleh baiki dia punya stabilizer untuk rattling issue tu, everything kita boleh buat. Lepas tu untuk peminat RGB LED kan, keyboard ni jenis south facing, bukan north facing LED. Dia punya LED, dia punya nyalaan tu menghala kepada kita, bukan menghala kepada audience. Dan untuk connection pula, yang ni saya sukalah sebab dia wireless connection. Kita boleh guna secara wire, kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara Bluetooth. And yang paling best ialah kapasiti bateri dia 4000 mAh. Tahan lama gila guys. Nanti saya akan go through satu persatu. Saya akan buka, saya akan tunjuk kepada anda dia punya feeling typing dan sebagainya. Saya percaya pada akhir video nanti anda akan dapat appreciate apa yang saya cerita ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, ini dia Fantab MaxFit 81 Frost Wireless. Actually dia datang dengan dua pilihan warna. Anda boleh beli yang warna kelabu gelap macam saya ni, ataupun anda boleh beli warna putih lah. Dia punya body sebenarnya tak legap. Dia punya chassis ni kita boleh nampak apa yang ada dekat dalam dia, cuma tak jelas sangat lah. So material untuk dia punya chassis ialah ABS. Untuk atas ABS, untuk bahagian bawah pun ABS. Kita boleh nampak secara anatominya dia jenis 75% keyboard. Keycap dia ada lebih kurang dalam 80 macam tu. Siap dengan encoder knob dekat atas untuk kita control volume. But benda ni kita boleh set up nanti, kita boleh customize nanti. And di bahagian atas ni ada satu OLED screen. Yang mana dekat OLED screen ni kita boleh pamerkan dia punya tarikh, masa. Kita boleh pamerkan bateri yang ada dekat keyboard ni. Kita boleh pamerkan jenis connection. Katakan kita tukar connection, so anda boleh nampak dia ada tukar dekat situ. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3, wireless dan 5 adalah wire lah. Jadi saya kembali kepada Bluetooth 2. Dan katakan kita nak tukar efek RGB, dekat sini pun kita boleh nampak dia punya RGB efek tu number berapa. Okey, kita tekan FN button dengan delete button dan anda boleh nampak dekat sini dia tulis RGB 6, RGB 7, RGB 8, RGB 9 based on kita punya efek lah. Katakan kita nak baiki brightness untuk RGB, itu pun kita tekan FN, lepas tu tekan tambah dan kita boleh nampak lah dia punya brightness level dekat belah atas ni. Apa yang menarik tentang dia punya OLED screen ni, kita boleh customize, kita boleh letak muka kita. Nanti saya tunjuk kepada anda. Alright, dekat keyboard ni kita boleh nampak yang di bahagian hadapan dia ada branding MaxFit 81, manakala di bahagian belakang dia, macam saya bagi tahu tadi, material dia adalah ABS plastik dan kita boleh tengok apa yang ada dekat dalam dia. Walaupun tak terang sangatlah. So ada 4 rubber feet, lepas tu ada dua feet stand, yang mana dua feet stand ni ada dua level juga, yang rendah dan juga yang tinggi, based on anda punya kegunaan supaya lebih ergonomik, lebih selesa bila anda nak guna dia dalam satu jangka masa yang panjang. Kemudian dekat sini ada satu tempat untuk kita simpan USB wireless dongle kita. Cuma dekat sini kan tak berapa best sebab anda boleh nampak dia punya magnet. Dia membantu dari segi function tu, dia functioning, tapi dari segi finishing tu tak berapa kemas. And di bahagian bawah ni ada satu button untuk kita turn on dan juga turn off keyboard ni lah kalau kita guna connection jenis wireless ataupun Bluetooth. Alright.
Tentang dia punya keycap pula guys. Keyboard ni dia pakai PBT subdie. Dia pakai PBT subdie. Kita boleh nampak yang legend dia ni bukan jenis see-through. Cahaya tak boleh mengalir keluar ataupun mengalir perkataan yang tepat kot. Cahaya tak boleh melalui dia. So kita tak akan nampak lah legend dia pada waktu malam. And tak silap saya lah. Tak silap saya kalau kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama untuk dia punya keycap ni selalu bersentuh, dia punya legend ni akan hilang lah. Itu kelemahan bila kita pakai subdie PBT keycap. Material dia memang sedap sebab dia pakai material PBT, pegang sedap, sentuh sedap, even tahan lama, susah rosak lah. Lepas tu guys, okay, encoder dia pula, dia pakai encoder gitar yang biasa tu tapi tapi dapat rasa lah kualiti dia memang sangat-sangat best. Untuk keyboard yang saya review ni, dia ada banyak switch yang kita boleh pilih. Kita boleh pilih Otemu, kita boleh pilih Gateron Pro. Yang saya review ni, dia pakai Gateron Pro Blue switch. So, bunyi dia saya tak perlukan external microphone ataupun condenser microphone untuk pick up. Kita just tekan macam biasa pun anda boleh dengar lah bunyi dia sangat-sangat kuat. Saya bagi contoh. Ini typing test menggunakan Fentech MaxFit 81 Gateron Pro Blue switches. Untuk dia punya key besar macam spacebar ni memang ada rattling sikit lah. Bunyi dia memang bising sikit lah sebab ini adalah blue switch. Kalau anda nak yang bunyi dia tak clicky, anda boleh beli brown switch. Still bunyi dan dia rasa tactile, rasa lekukan bila kita tekan tu. Kalau anda nak yang lembut, yang soft, yang straight macam tu, anda boleh beli red. Tapi jangan risau sebab keyboard ni jenis hot swappable. Maksudnya katakan anda boring dah guna switch yang anda beli ni, then anda nak tukar kepada switch yang profile dia lain sikit, rasa dia lain sikit, anda boleh buat. So, sekarang kita akan buka keyboard ni. Apa yang menarik tentang MaxFit 81 ni, dia tak pakai skru pun guys. Kita boleh buka macam biasa sahaja. Saya turn off dulu dia punya keyboard, dan sebenarnya guys, kita boleh nampak klip-klip yang ada dekat keyboard ni macam ini. Cara buka dia kita just tarik keluar macam tu. Memang simple. Kita tak perlukan pencungkil. Kita just tarik keluar macam tu dengan sedikit daya lah kan. Of course dengan sedikit daya. But make sure bila anda nak buka dia kan, anda cabut dulu dia punya knob, dan kalau saya akan cabut escape key lah. Escape key ni adalah optional tapi yang penting anda kena cabut dulu dia punya knob. Okay, dah boleh buka. Nampak tak? Betapa senangnya nak buka keyboard ni. Dan untuk masuk ke dalam dia, biasa kita kena cabut keycap dan juga switch. Tapi untuk yang ni kan, sebab dia tak ada skru, jadi kita boleh cabut macam ni juga guys. Dia akan cabut satu papan terus. Anda jangan risau lah. Hati-hati sahaja. Okey, dekat sini guys, sebenarnya kita ada keycap. Yang ni kita panggil keycap kan. Yang ni keycap. Lepas tu kita ada switch. And yang switch terpegang ni, sebenarnya yang warna hitam ni, ini adalah FR4 punya plate. FR4 punya plate. Ada sesetengah keyboard dia pakai aluminium. Ada sesetengah keyboard dia pakai plastik biasa. So, untuk Fentech MaxFit 81 ni, dia pakai FR4. Antara yang bagus juga untuk bagi audio ataupun sound yang okey kepada kita, bawah kepada benda alah tadi, ada satu Eva Form. Ini pun tujuan dia adalah untuk bagi bunyi yang sedap kepada kita. Ada filem lagi. Kita letak tepi. Dan ini dia punya board. Cuma untuk buka dia punya board ni, kita kena unscrew dulu. Buka skru yang pegang LCD dia.
Dan kita dah boleh tarik keluar. Cuma anda kena hati-hati sebab bahagian utama keyboard ni dia bersambung dengan bateri yang ada di bawah keyboard. And di bawah ni sebenarnya ada satu lagi form untuk ada satu dampening form untuk bagi sound yang best kepada kita. Bateri untuk keyboard ni macam saya bagi tahu kepada anda di awal video, kapasiti dia 4000 mAh. Sangat lama guys kalau kita guna dia secara wireless, plus kalau anda tak nak guna RGB dia 1-2 minggu tahan lama guys. Tak ada masalah. So, nak pasang balik pun simple sahaja. First, anda screw balik lah yang ada dekat OLED screen tu. Kemudian pasang dia punya filem ni. Filem dia dah ada lubang untuk meshkan satu layer tu dengan keyboard ni. So, kita dah pasang screw, kita dah pasang dia punya filem. Now, kita pasang pula dia punya EVA form ni. Dia punya form. Just pair sahaja. Last kali, sepatutnya bukan last lah. Tapi sebab terlampau simple kan. Oh ya, saya lupa nak tunjuk kepada anda. Anda boleh perhatikan di bahagian bawah keyboard ni dengan di bahagian atas ada gasket. Ada rubber gasket dekat sini. Tujuan dia sama juga untuk adjust bunyi dan juga feeling tekan keyboard tu sendiri. Kalau keyboard custom macam ni memang harga dia boleh cecah RM1000 Malaysia. Tapi untuk Fantech MaxFit 81 Frost Wireless ni harga dia RM499 Malaysia sahaja. Kita pasang dan saya nak tunjuk kepada anda dia punya screen pula. Okey, untuk main dengan OLED screen yang ada di atas knob ni, kita kena pakai software dia lah. So, kita download Fantech Core dari website and dekat situ bila kita cucuk je keyboard kita menggunakan wayar ke kita punya laptop ataupun PC, software tu akan detect. Macam sekarang anda boleh nampak dekat bahagian bawah ni dia ada tulis MaxFit 81 dan ada beberapa option macam contoh main, ada lighting, ada macro, ada sketchpad mode and ada support. So, saya akan go through dulu dia punya software ni dan kita main benda lah ni. Untuk dia punya main ni, dekat sini kita boleh remap balik button-button kita ikut apa yang kita nak. Dan kalau kita toggle dekat sini, kita boleh nampak lah FN layer yang ada dekat keyboard ni. Simple sahaja. Lepas tu kita boleh pergi dekat lighting. So, ada banyak gila pilihan lighting yang Fantech bagi kepada kita. Dan macam saya bagi tahu kepada anda, dia punya RGB tu adalah jenis south facing. Dia menghala ke arah kita. So, lampu yang kita nampak tu sangat-sangat terang, sangat-sangat jelas. Antara efek, saya sejujurnya saya tak suka sangatlah dengan LED ni, tapi antara efek yang saya suka ialah of course music follow lah. Dia akan berubah, dia punya efek LED tu dia akan berubah mengikut lagu ataupun audio yang kita pasang dekat kita punya laptop. Dan untuk lampu dia ni juga supaya bateri tahan lebih lama, kita boleh pilih masa untuk sleep. Katakan kita guna connection wireless 2.4 GHz, kita boleh pilih berapa lama masa untuk LED dia. Macam bila kita tak guna LED dia automatic turn off. So kita boleh baiki dekat sleep ni. Dengan cara ni kita dapat buat bateri dia tahan lebih lama lah, tak perlu nak charge. Okey. Seterusnya makro, macam biasa kita boleh buat makro dan dekat sinilah kita boleh main dia punya LED. Sebab by default dia punya LED, dia punya OLED screen ni akan tunjuk kepada kita tarikh, masa, lepas tu bateri dan juga jenis connection. Tapi kita boleh customize. Macam sekarang saya ada download satu GIF dari website and kita boleh tunjuk benda ni. Cara dia lepas kita dah masukkan semua benda, kita boleh upload GIF and dia akan bertukar dekat sinilah. Saya pun ada buat secara manual, which is saya guna Adobe Photoshop and keluarkan huruf MONALIZA untuk Mona Lisa. So, saya buat satu persatu macam ni. Lepas tu saya tekan upload GIF and dia akan bertukar lah. Tentang dia punya OLED screen ni, somehow bagus lah. Dia bagi satu identity kepada kita. Macam dia bagi satu personalization lah. Kita boleh buat kita punya own gambar, kita boleh buat kita punya own GIF kan. Tapi bagi saya lah, dia tak berapa functioning. Kalau Fantech bagi kepada kita, dia punya OLED screen ni boleh tunjuk macam CPU status, temperature berapa, usage berapa, graphic card usage berapa. Yang tu lagi functioning untuk seorang gamer bagi saya, compare dengan benda alah ni. Yes, dari segi menarik tu memang menarik, tapi dia tak functioning sangat lah. Cuma ini
ni, ini kelebihan yang ada dekat Fantech MaxFit 81 Frost Wireless. Basically, saya dah cerita semua benda, saya dah bedah kepada anda semua tentang MaxFit 81 ni. Macam saya bagi tahu di awal video, kalau anda suruh saya rating, mungkin saya akan bagi 8 ataupun 9/10. Bagi saya dia dah lengkap. Cuma kalau benda yang patut Fantech perbaiki, yang pertama tentang functional screen tadi, mungkin benda ni boleh diperbaiki disebabkan ini adalah masalah software semata-mata. Kemudian yang saya rasa macam kurang sikit dekat keyboard ni ialah dia punya berat. Kalau nak dibandingkan dengan banyak custom mechanical keyboard yang saya main, yang ni ringan sikit lah. Tapi dia bukanlah ringan macam mechanical keyboard yang harga RM200-300 Malaysia. Cuma macam saya bagi tahu, nak dibandingkan dengan custom mechanical keyboard yang saya pernah guna, yang ni ringan sikit. Lepas tu saya tak suka dengan Daisapp punya Legend sebab dia tak tahan lama. Saya lebih suka double shot ABS, PBT double shot. Lepas tu saya lebih prefer, saya rasa dia kena perbaiki sikit untuk dia punya stabilizer supaya tak ada rattling lah. Sebelum jual, dia mod dulu benda tu dan dia jual kepada kita. Itu yang terbaik. Kalau anda berminat untuk beli Fantech MaxFit 81 Frost Wireless ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Adakah saya recommend anda beli? Yes, saya sangat-sangat recommend anda beli. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.